minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صادقا وإيمانا كاملا آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Baik, alhamdulillah. Summa alhamdulillah direzekikan kita pada hari mulia Ramadan ni. Berapa Ramadan dah? 20 ini 24 Ramadan dah ini, 24 Ramadan. Macam biasa semalam kita bincang, semalam hari ganjil, masjid pun ramai orang ketika hari genap ni, kuranglah sikit ramai. Ramai suka spot check jadi kita tak payahlah nak spot check bila nak malam-malam Lailatul Qadar ni, tiap malam dah Lailatul Qadar buat kita ya, malam kita sama ataupun lebih sikit gitu. Direzekikan kita pada hari yang mulia ni kita masuk surah Al-Isra. Kalau ikut tarikhnya dah terlepaslah, tapi tarikh tu pun panjang perbincangan dia. Bila tak apalah, kita tak ada masalah buat kita ni orang awam, kita dengar je lah. InsyaAllah kita akan ambil beberapa slot. Hari ni hari apa? Selasa Rabu Khamis ni kita bincang muka surat pertama ni je. Selasa Rabu Khamis ni kita bincang muka surat ni saja, khususnya ayat pertama. Ayat pertama tu saja berjela-jela syarahannya insyaAllah. Hari ini kita baca apa yang dihimpunkan oleh penerbit dalam kitab Al-Quran Amazing ni ya. Semalam jumpa sahabat dia kata alhamdulillah, dia kata jemaah kita hari-hari buat majlis ni dia hari-hari tengok. Dia hari-hari tengok. Mudah senang dia faham, dia kata. Jadi panjang-panjangkan lagi lah kepada sahabat-sahabat lainnya. Kita membaca bersama sahaja. Membaca bersama sahaja. Jadi insya-Allah hari ini kita akan lengkapkan apa penerbit pilih pada muka surat ni. Besok insyaAllah Al-Fadil Ustaz Azli ya, Ustaz Muhammad Azli, guru MRSM dia ada masa sikit sekarang ni, dia berehat. Jadi pagi besok dia berkongsikan mukadimah untuk surat ni menggunakan dia punya kitab terkini dia, Tua di Al-Quran. Tua di Al-Quran, satu kitab ringkas, saya lupa nak bawa. Tua di Al-Quran ni dia memberi ringkasan, sinopsis kepada penceritaan pada setiap surah. Dia mudah dia. Dia kepala-kepala dia. Ayat sini sampai sini cerita pasal Isra Mi'raj. Ayat sini cerita pasal celaan kepada orang Yahudi. Ayat ni cerita pasal Nabi Nuh begini-begini. Macam tu je. Dia tak ada syarat. Dia pendek-pendek. Jadi sangat sesuai kita ada kat rumah. Bila kita nak tadabbur, kita tengok dulu sinopsis. Aku nak baca cerita apa ni? Novel agung yang terkini ni. Surah apa ni? Surah Isra ni, apa sinopsis cerita ni? Daripada mula sampai ujung ayat 111. Al-Isra surah Makkiyah. Makkiyah ada 111. Lepas Makkiyah ni besok daripada Isra kita masuk surah Al-Kahfi. Al-Kahfi kita dah tahu lah cerita dia ada 3-4 cerita Al-Kahfi kan? 4 cerita Al-Kahfi. Macam itulah. Jadi dengan ada kitab-kitab mudah ni, yang besok Ustaz Azli akan bawa dia punya sinopsis melalui kitab dia lah. Jadi kita ambil manfaat. Kemudian hari Khamis, Selasa, Rabu, hari ni Selasa. Besok Rabu Ustaz Azli, hari Khamis kita baca satu hadis atau beberapa hadis daripada Sahih Bukhari. Minta adik kita ni ambil Sahih Bukhari versi 5.1 Nanti kita baca bersama hadis tu. Senang. Sebab penceritaan untuk Isra dan Mi'raj ni macam-macam. Ingat ya, tak semesti apa yang dihimpunkan dalam kitab semua betul. Tak. Ya, ada yang tukang himpun tu dia boleh kita kata dia agak tersilap. Macam tu lah. Agak tersilap. Dia salah pandang ke. Dia ada ambil hadis-hadis maudhu'. Kitab-kitab terkini ulama-ulama dah tahqiq dah buang. Tetapi hadis-hadis maudhu' ni masih lagi berlega-lega di meja-meja penceramah bila bab Isra Mi'raj. Tengoklah semangat penceramah tu nak cerita bab apa Nak cerita bab apa Bukan tugas kita nak kata hadis ni dhaif, hadis ni maudhu', bukan. Ulama dah cerita dah. Jadi kita ambil je lah. Siapa lagi kita nak cerita hadis ni dhaif, hadis maudhu', dah. Orang macam kita lagi lah tak boleh bincang nak mengatakan begini-begini, kita tengok pandangan. Sekurang-kurangnya bila kita jumpa penceritaan lengkap, sudahlah.
Sebab hadis-hadis, kebanyakan hadis-hadis maudhu' yang dia bawa tu nak menyedapkan cerita je. Ya, ada bab golongan begini-begini Rasulullah jumpa, ada peristiwa begini-begini Rasulullah jumpa, dia nak menyedak cerita je. Ingat kita jumpa dalam surah Ali Imran, cerita pasal makanan yang terakhir yang Hawariyun minta, ingat? Ibn Katsir kata makanan tu apa? Apa tafsiran Ibn Katsir? Ingat ayat tu. Hawariyun kata, wahai Nabi Isa, tunjuklah kepuasan Tuhan kamu, mintalah makanan istimewa untuk kami ni. Nabi Isa kata, jangan, kalau aku minta nanti kalau turun nikmat ni, kau kufur nikmat nanti bala datang. Dia kata, tak apalah, kami ni nak menguatkan keimanan kami, 12 Hawariyun tu kan. Maka turunlah hidangan yang istimewa yang Michelangelo ke siapa lukis, ya, The Last Supper tu dekat gereja besar kan. Jadi apa dia makanan tu? Dalam Ibn Katsir ditulis sebagai apa? Siapa ingat? Makanan istimewa, makanan hari raya. Gitu je. Gitu je. Mari Israeliat, ya, tak semesti tak betul. Tapi bab tuan-tuan guru kata, dengar kalau Ustaz Samsuri, bab ni kita dengar je, dia kata. Betul tak betul, tak tahu, dia kata. Gitu juga Dr. Basit pun kata sama. Marilah syarah, hidangan ni begini, ikan dia berbentuk begini-begini, kepalanya ada begini, ekornya ada begini, boleh bagi makan orang ramai, berapa ramai boleh makan, panjang cerita ya. Sedangkan bukan itu yang kita tuntut untuk tadabbur kan. Tadabbur kita bab berkenaannya engkarnya Hawariyun. Penolong setia tu 12 orang tu. Hawariyun tu penolong setia. Rasulullah kata, Nabi Isa ada Hawariyun, aku pada Hawariyun, aku ialah orang Ansar ya. Macam tu. Jadi tujuannya kita tahu yang mana boleh dengar, Israeliat boleh dengar lagi, tak ada masalah. Maudhu' tak boleh. Tak apalah kita dengar ni hadis-hadis maudhu' ni cerita Isra Mi'raj untuk nak buat semangat, tak boleh. Daif okey. Cerita-cerita daif kan. Ulama bincang hadis ni daif sebab begini tak apa, boleh dengar, no problem. Maudhu' walaupun cerita ni sedap, nak buat semangat, tak nak buat dosa, tak nak buat apa, tak boleh. Tak boleh. Maudhu' ni hanya boleh diceritakan untuk mengata hadis ni maudhu'. Itu je. Sikit-sikit lah ya, sikit-sikit. Siapa minat sebenarnya ada daurah-daurah menggunakan kitab-kitab hadis yang mensyarahkan perjalanan Isra Mi'raj secara lengkap tanpa sedikit pun hadis-hadis maudhu'. Daif dibawa dan diberitahu ini cerita daif. Kalau ada peluang muda-muda ni lah, saya selalu sarankan muda-muda ni carilah peluang majlis ilmu, jangan tunggu nak tua ya. Wallahu a'lam insya-Allah. Ini kita mulakan dengan ayat pertama, peristiwa mencari adat, di mana diperjalankan seorang hamba-Nya daripada mana ke mana? Daripada Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha ya, perjalanan dia panjang cerita ya. Wallahu a'lam. Silakan dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار
وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. Terjemahan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nota: Masjidil Aqsa dan daerah sekitarnya mendapat berkat daripada Allah dengan diturunkan nabi-nabi di negeri itu berikut kesuburan tanahnya. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Dengan berfirman, janganlah kamu mengambil pelindung lain selain aku. Wahai keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerosakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti akan menyombongkan diri dengan terlalu angkuh. Maka apabila tiba saat hukuman kejahatan yang pertama, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang gagah perkasa. Lalu mereka bermaharajalela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak serta kami jadikan kamu kumpulan yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, bermakna kamu membuat kebaikan untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu membuat kejahatan, maka akibatnya itu adalah untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk mendukacitakanmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa sebagaimana mereka memasuki kali pertama dan mereka membinasakan apa sahaja yang mereka kuasai. Mu'jam. Asra. Asra berasal dari kata as-sura. Artinya perjalanan waktu petang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir petang. Surah Hud ayat 81. Ada yang berpendapat bahawa Asra bukan berasal dari kata Sarayasri, tetapi dari kata As-Sarat, iaitu bumi yang sangat luas. Dan asalnya dari kata sarwa, bukan dengan ya, tetapi dengan wawu. Maka firman Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad. Surah Al-Isra ayat 1. Berarti ia pergi bersamanya daripada bumi yang sangat luas. Tafsir Jalalain. Subhana, Maha Suci.
Allazi asra bi'abdihi. Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan, pada suatu malam. Lafaz lailan dibaca nasab kerana berfungsi sebagai zaraf keterangan waktu. Artinya lafaz al-Isra ialah melakukan perjalanan di malam hari. Perkataan ini disebutkan untuk memberikan pengertian bahawa perjalanan yang dilakukan itu dalam waktu yang sempit. Oleh itu diungkapkan dalam bentuk nakirah, indefinitif, tidak tentu, untuk mengisyaratkan kepada pengertian itu. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Al-Aqsa. Atau Baitul Maqdis. Dinamakan Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa jauh. Mengingat tempatnya yang jauh daripada Masjidil Haram. Allazi barakna haulahu, yang kami berkahi dengan banyaknya buah-buahan dan sungai-sungai. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian keajaiban-keajaiban kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya yang mengetahui semua perkataan dan pekerjaan Nabi SAW. Sirah Nabawi. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah Al-Mukarramah ke Bait Al-Maqdis pada malam hari. Sementara Mi'raj adalah naiknya baginda ke atas langit. Hal itu berlaku dengan jasad baginda yang mulia dan rohnya yang suci. Peristiwa Isra disebutkan dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Surah Al-Isra ayat 1. Peristiwa Mi'raj pula difirmankan sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 hujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, iaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada syurga, tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril. Ketika Sidratul Muntaha dilitupi oleh sesuatu yang melitupinya, penglihatannya Muhammad tidak berpaling daripada yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Surah An-Najm ayat 7 hingga 18. Tetapi ada juga yang berpendapat bahawa yang disebutkan pada ayat-ayat tadi bukanlah peristiwa Mi'raj.
Perbezaan pendapat mengenai waktu berlaku Isra' Mi'raj, ada yang menyebutkan bahawa Isra' Mi'raj berlaku pada tahun ketika Nabi Muhammad SAW diutuskan menjadi Rasul. Ada yang mengatakan tahun kelima kenabian. Ada juga yang berpendapat pada 27 Rejab, tahun ke-10 kenabian. Ada yang mengatakan berlakunya pada 17 Ramadan, tahun ke-12 kenabian. Ada pula yang berpendapat berlaku pada bulan Muharram atau pada 17 Rabiul Awal, tahun ke-13 kenabian. Baik, Alhamdulillah. Kita ada beberapa perkara kat sini yang kita bincang. Nanti insyaAllah lah, berada hari Selasa, hari Khamis, kita baca hadis daripada Ibnu Katsir, dihimpunkan daripada kitab tafsir Ibnu Katsir. Senang, kita tahu dah. Hadis-hadis terpilih dan menceritakan perjalanan Isra' dan Mi'raj bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sepakat, apa yang tak sepakat. Apa cerita sahih, tapi cerita tu bukan pada Isra' Mi'raj, berlaku pada cerita lain. Ada hadis-hadis berkenaan peristiwa Rasulullah melihat kelakuan kaum tertentu, orang tertentu. Hadis itu sahih dalam Sahih Bukhari, tapi bukan peristiwa Isra' Mi'raj. Dah dicampur adukkan jadi cerita Isra' Mi'raj. Nanti kita bincang hari Khamis insya-Allah. Pada sirah Nabawi yang penerbit pilih ni, kita ambil manfaat sikit daripada sifat Jibril tu. Sifat Jibril, dikatakan Rasulullah SAW nampak Jibril dalam bentuk dia yang betul, fizikal yang betul 2 kali. Pertamanya pada Gua Hira tu, dikatakan Jibril sedang dalam keadaan duduk pada kerusinya. Nampak sayap dia untuk timur dan barat. Besar tak besar Jibril. Ulama bincang-bincang apa syarah. Pada ketika itu dikatakan malaikat Jibril hanya membuka satu daripada 300 sayap. Satu je sayap dia buka. 300 sayap, satu je dia buka. Satu kiri, satu kanan, itu pun dah cukup tutup dunia yang Rasulullah SAW nampak. Di Sidratul Muntaha tu disebabkan kawasan tu besarlah, wallahu a'lam, kan dunia langit lagi besar kan, syurga besok lagi lah besar. Sekecil-kecil syurga, ulama ceritakan seolah-olah sebesar langit dengan bumi ni. Ke bumi pun dah dapat syurga besar bumi pun dah tak erak dah nak berjalan. Melainkan ada borak lah. Kejap lagi cerita borak selepas ni. Last kelas asbabun nuzul. Jadi dalam keadaan situ pada ketika Mi'raj, di Mi'raj tu nampak fizikal malaikat Jibril yang sebenar. Memang menakjubkanlah. Itu pun ada perbincangan antara Rasulullah Jibril, wallahu alam, saya tak tahu lafaz hadis dia bagaimana, tapi disimpulkan Jibril kata, ada lagi yang lagi besar daripada Jibril. Malaikat Israfil. Kata salah malaikat Israfil. Di mana dikatakan dia punya sayap dia double daripada malaikat Jibril. Kalau Jibril 300 ni 600. Kalau dibuka sayap Israfil tu, malaikat Jibril kata dia boleh bernaung lagi di bawah. Maksud dia dari segi saiz bukanlah Jibril tu yang terbesar, terhebat. Ada lagi malaikat lain lagi besar, lagi hebat, tapi dimuliakan Jibril dengan membawa wahyu Allah turun kepada para nabi. Begitulah dimuliakan Jibril yang membawa wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi ketua kepada semua malaikat. Itu bab Jibril. Kemudian ulama bincang-bincang bila berlakunya Isra' dan Mi'raj. Seperti penerbit dah pilih macam-macam tarikh. Pada senarai yang saya ada ni tak kurang daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 27 Rejab 1441. Kebanyakannya antara 1441 dengan 1442. Macam mana mereka bincang sebab peristiwa Isra' Mi'raj ni berlaku selepas wafatnya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid kan. Dari bila meninggal apa semua, bila peristiwa Taif tu, bila apa semua, bila dihimpunkan ada 2 tahun je. 2 tahun, iaitu 2 tahun. Alah 2 tahun lah. Sekitar beza antara 2 tahun tu. Tahun bila tak, dia tak pastilah Jadi banyaklah Rejabnya, Ramadannya. Ramadan pun ada beberapa hari dalam Ramadan. Syawal pun ada, Zulhijjah pun ada, Muharram pun ada, Rabiul Awal pun ada. Jadi wallahu a'lam, untuk kita tak penting kita nak tahu bila, kita hanya kena yakin bahawa berlakunya Isra' dan Mi'raj atau mukjizat besar. Ini juga akan penyebab ramai orang menjadi kufur. Siapa yang suka dengar perbincangan antara orientalis dan juga orang-orang yang tak percaya pada Tuhan, antara key point dia ialah bawa cerita ni lah.
yang Rasulullah SAW berdusta. Kenapalah orang Islam yang tak dengar daripada seorang lelaki yang menipu? Sebab dia boleh naik ke langit, boleh pergi ke Masjidil Aqsa, boleh naik ke langit sebab tu dalam masa jam ni, tak sampai satu malam pun begitulah. Wallahu a'lam. Kita sambung sekali lagi Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW pernah diberikan 2 cawan yang berisi khamar, arak dan susu pada malam Isra. Kemudian baginda mengambil susu. Setelah itu Jibril berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkanmu kepada kesucian. Seandainya engkau mengambil khamar, nescaya umatmu akan sesat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberi pengertian, satu, mengukuhkan Isra kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2, merupakan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan memilih yang sesuai dengan fitrah. 3, menjelaskan keutamaan susu ke atas yang lainnya dari segi makanan. 4, menjelaskan sesungguhnya yang paling buruk daripada minuman adalah arak. 5, keruntuhan umat itu dengan khamar kerana sesungguhnya arak itu induk punca perbuatan tercela. 6, dianjurkan memuji Allah Subhanahu wa taala apabila sampai kepada seorang hamba nikmat zahir ataupun batin atau dipalingkan daripadanya keburukan, maka memuji Allah Subhanahu wa taala itu ketika di dunia dan di akhirat. Nasihat dan pengajaran. Ketika Rasul sebagai dai hidup dalam keadaan yang dekat dengan kesucian dan terhindar daripada kehidupan yang kacau, maka hal tersebut lebih menghantarkannya pada kebersihan hati, kekuatan akal, jiwa dan raga serta keselamatan ucapan dan fikiran baginda. Oleh itu, Allah tidak memilih orang Arab untuk menyampaikan risalah Islam secara kebetulan dan main-main, melainkan kerana mereka jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu lebih suci jiwanya, lebih sihat fikiran, lebih baik budi pekertinya dan lebih kuat menanggung kesulitan peperangan di jalan dakwah kerana menyebarkan risalahnya ke penjuru dunia. Asbabun nuzul. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan kepadaku burak, iaitu haiwan putih tinggi yang lebih tinggi daripada keldai dan lebih pendek daripada kuda, yang dapat meletakkan kakinya sejauh pandangannya. Aku menaikinya dan berjalan bersamanya hingga tiba di Baitul Maqdis. Lalu aku mengikatnya dengan tali yang biasa dipakai oleh para nabi. Kemudian aku masuk ke Baitul Maqdis dan sembahyang di dalamnya 2 rakaat. Kemudian aku keluar hingga Jibril alaihissalam datang kepadaku dengan membawa sebekas arak dan sebekas susu. Maka saya memilih susu. Hadis riwayat Ahmad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Hadis berkenaan dengan arak dan susu itu kita dah jumpa satu hadis daripada Imam Muslim, satu riwayat Imam Ahmad. Jadi okeylah bab tu. Penerbit dan memilih syarahan daripada Abu Usamah bin Salim bin Idul Hilali. Beberapa perkara, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapalah? Disebab Allah menunjukkan peristiwa Rasulullah SAW memilih susu daripada arak. Kita ambil lah manfaat ke situ. Kemudian bab nasihat dan pengajaran, kita tengok bagaimana Rasulullah SAW ni datang daripada nasab yang baik, yang tidak pernah berzina. Datang daripada ibu bapa yang baik, dilahirkan dengan akhlak yang baik, tak pernah memilih maksiat, disucikan dirinya beberapa kali, 2 kali, disucikan hatinya, masa kecil kena belah, dicuci,
Sebelum dia Isra' Mi'raj pun dicucikan sekali lagi, nanti kita tengok. Di seluruh perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW tu suci, bersih, baik, pilihan-pilihan dia. Begitulah. Itu yang kita nak pilih. Kita nak tengok apa amat pengajarannya, itulah pengajarannya. Usahalah kita untuk mensucikan diri kita. Mata kita, tangan, perbuatan, percakapan kita, itikad dalam diri kita, hati kita, keikhlasan kita. Kat situ kita nak ambil. Kita nak terbang ke langit tak ada dah. Menaikkan naik jet lah. Apa dia amal pengajaran awal daripada muka surat ni. Belum lagi cerita peristiwa-peristiwa Isra' Mi'raj tu. Hadis yang kita akan bacakan Khamis tu pun tak cover semua. Itu ada himpunan dari Ibn Katsir saja. Banyak lagi cerita lain atau pengajaran. Sebab tu Isra' Mi'raj, kalau time kuliah perdana tu memang tak ada lah. Kerana ustaz tu semangat cerita pasal Al-Aqsa, dia berhenti Al-Aqsa je lah. Kalau cerita ambil pengajaran-pengajaran dari peristiwa, satu. Jadi kita ambil sikit-sikit lah. InsyaAllah 2-3 hari ni kita bincang ni saja, insyaAllah. Sekali lagi nak maklum, kita hanya membaca saja. Membaca bersama, kita baca kitab ni, saya akan bacakan daripada Ibn Katsir. Begitu, tak ada syarah-syarahannya. Wallahu a'lam. InsyaAllah besok kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Azli. Al-Fadhil Ustaz Azli bagi mukaddimah kepada surah Al-Isra' menggunakan kitab beliau, Tua di Al-Quran. InsyaAllah hari ini Zuhaira boleh riliskan dia punya poster lah. Poster dia, insyaAllah. Wallahu a'lam. Semoga kita masing-masing dapat manfaat tadabbur walaupun ringkas-ringkasnya. Jangan cari alasan tak nak cari buat majlis ilmu, tak nak duduk di majlis ilmu. Majlis ilmu yang mana kita boleh buat, kita buat. Buka halaqah majlis ilmu kat rumah kita dengan ahli keluarga kita, suami apatah lagi. Tanggungjawabnya bertanggungjawab untuk memberi nafkah ilmu fardu ain. Itu penting. Isteri kalau suami tak bagi pun kena carilah. Carilah bersama-sama. Wallahu a'lam, masing-masing dengan cara masing-masing. Tapi fardu ain, berkata Al-Fadhil Tuan Guru kita Ustaz Razak, fardu ain tak selesai, akidah tak pernah belajar, tak pernah berguru dan sebagainya, berdosa sepanjang hayat. Berdosa sepanjang hayat selagi kita tak lepas bab fardu ain. Fardu ain bukan masa kita kat kafar dulu Saya tak pernah kafar. Ni adik-adik ni ada yang kafar tak? Ni muka-muka kafar belakang ni. Yana dia bukan adik-adik. Yana tak adik-adik dah. Saya, Yana, ada beberapa lagi tak ada dah. Zaman kita tak kafar lah kot. Tak ada. Zaman saya lagi lah. Zaman saya Jawi tak ada sekolah. Jawi tak ada sekolah. Orang zaman saya ni golongan yang terpinggir. Sebab kata Allah yarham seorang colonel ni, dia di Masjid Azan. Dia ni askar. Dia kata masa zaman dia jadi dalam pimpinan askar selalu datang kat dia. Tuan, ada ayat Quran dalam tandas. Dia pun pergi tengok. Rupanya tulis Jawi, tandas. Perebek marah. Ada ayat Quran dalam tandas tuan? Ya ke? Dia pun pergi tandas kat askar. Tulis Jawi. Wuduk. Marah ada ayat Quran. Itu orang zaman saya lah tu. Dah tua ni lah. Nasib baiklah tuanku kita sokong Jawi mengata-kata faham ni. Jadi saya pun baca lah Jawi. Saya pun belilah menulis Jawi. Tak habis-habis dia menulis. Tak pandai-pandai. Nak tulis dalam nota tu, kalian jealous tengok sahabat sebelah dobek dalam nota kuliah kan. Tulis Jawi cantik pula tu. Saya nak tulis Muhammad Asri pun. Setakat itu je lah. Wallahu a'lam. InsyaAllah besok kita ambil menafal kepada Tuan Guru. Ustaz Azli ni Masya Allah. Hebat. Al-Hafiz ni. Wallahu a'lam. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wa an walidina wa an jamil mu'minina wal mu'minat muslimina muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah panjang umur, sihat tubuh badan kita. Jumpa lagi besok, satu hari lagi. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam bulan Ramadan ni. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.